Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Amirul bin Nur Faizal, memegang kad matrik X176564. Penulis saya ialah Prof. Madya Dr. Abdul Ghaffar Don. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan satu kajian yang telah dilakukan oleh saya yang bertajuk Pelaksanaan dakwah Bi-Al-Hal Masjid Taman Impian Ihsan terhadap masyarakat. Baiklah. Slide pertama saya iaitu pendahuluan, yang mana dakwah adalah seruan ataupun ajakan agar manusia menerima dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan seharian agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Tugas dakwah menjadi kewajipan semua umat Islam yang mukallaf berdasarkan kemampuan masing-masing. Kewajipan berdakwah ini telah dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Terdapat pelbagai bentuk dakwah yang biasa dilaksanakan dalam menarik manusia kepada agama Islam. Bentuk-bentuk dakwah tersebut ialah dakwah bil-lisan, dakwah bil-kutub, dakwah bil-mal dan dakwah bil-hal. Penggunaan metod dakwah yang pelbagai ini perlu melihat dari segi situasi dan cara penerimaan oleh mereka yang menerima dakwah. Hal ini menyebabkan keberkesanan penyampaian dakwah dengan menggunakan jenis-jenis dakwah ini terhadap situasi yang betul sangat berkesan. Pendakwah perlu menghayati setiap jenis dakwah ini dengan penuh teliti agar memudahkan cara penyampaian dakwah kepada para mad'u. Dalam kajian ini saya mempunyai penyataan masalah yang menyebabkan saya tertarik untuk membuat kajian ini. Yang pertama, penghayatan masyarakat, khususnya masyarakat di Taman Impian Ihsan tidak mengambil peduli tentang kepentingan yang ada pada dakwah Bi-Al-Hal. Kedua, pengurangan penggunaan konsep dakwah Bi-Al-Hal juga merupakan salah satu masalah atau isu berkaitan penghayatan dakwah Bi-Al-Hal. Yang terakhir, pendekatan dakwah mesti dipelbagaikan dan tidak hanya tertumpu kepada program mega. Sebaliknya, konsep dakwah Bi-Al-Hal perlu sentiasa diadakan dan dilaksanakan seperti program ziarah, ramah mesra dan program turun padang. Slide saya seterusnya ialah berkaitan dengan objektif kajian saya. Objektif yang pertama ialah peranan masjid dalam institusi Islam. Poin yang pertama yang ingin saya bawakan ialah masjid ini berperanan sebagai pusat pendidikan formal dan non-formal. Pada masa kini, kebanyakan masjid menjalankan beberapa program yang berbentuk non-formal seperti kuliah agama berbentuk mingguan atau bulanan, kelas-kelas Al-Quran, forum, seminar juga kelas fardu ain. Program-program pendidikan non-formal ini dijalankan secara berjadual dan dikendalikan oleh pihak ahli jawatankuasa masjid. Umumnya, program ini tidak menawarkan sijil atau kelulusan yang diiktiraf oleh pihak berkuasa. Seterusnya iaitu One Stop Center ataupun Pusat Satu Hentian Ilmu dan Masyarakat. Berdasarkan keadaan di Malaysia sekarang, kebanyakan masjid kelihatan lesu dan sunyi kecuali beberapa masjid sekitar bandar dan daerah yang aktif menjalankan kegiatan keagamaan. Program-program di masjid dan bentuk pembelajarannya perlu sesuai untuk menarik minat semua peringkat daripada kanak-kanak hingga dewasa. Seterusnya ialah pusat dakwah, perlindungan dan latihan saudara kita. Masjid dapat meningkatkan tugas dalam dakwah jika masjid-masjid yang ada dapat berfungsi sebagai pusat dakwah, perlindungan dan latihan untuk sahabat-sahabat yang baru memeluk Islam. Ini akan membantu jabatan atau majlis agama Islam mendidik saudara baru dengan lebih berkesan lagi. Dan yang terakhir ialah masjid juga berperanan sebagai pusat dakwah luar masjid. Dalam usaha dakwah, masjid dapat membangunkan program khusus yang membolehkan orang masjid keluar berjumpa dengan masyarakat. Program bersama media dan pihak berkuasa seperti karnival masjid, hari terbuka masjid, kelab sukan dan rekreasi seperti futsal dan sebagainya dapat dilakukan untuk kita mendampingi orang. Objektif yang seterusnya yang saya bawakan ialah strategi dakwah Bi-Al-Hal masjid terhadap masyarakat. Jadi masjid juga mempunyai strategi tertentu
untuk menyebarkan dakwah bi al-hal kepada masyarakat sekeliling. Apa yang saya dapati, antara strateginya ialah yang pertama, masjid juga boleh dijadikan sebagai perpustakaan, ruangan membaca dan ruangan belajar. Seperti kita tahu, infrastruktur yang ada dalam masjid boleh kita bina untuk sebuah pusat ilmu, yang mana bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu, ingin membaca, boleh disediakan tempat yang sesuai untuk mereka gunakan. Seterusnya, masjid juga boleh jadikan ruangan kelas untuk menjalankan kegiatan pendidikan. Yang mana kita tahu setiap aktiviti di masjid mempunyai kelas tajwid, kelas bahasa Arab, kelas berkaitan dengan Islam, pendidikan Islam. Jadi masjid juga boleh tubuhkan ruangan kelas, bina satu ruangan kelas untuk dijadikan kepada mereka yang ingin belajar kelas-kelas yang diadakan di masjid. Seterusnya, masjid juga boleh mengusulkan seperti pusat aktiviti belia. Yang mana anak-anak muda sekarang ini perlu didedahkan pelbagai aktiviti untuk aktiviti yang orang-orang muda lakukan, seperti bermain futsal ataupun pergi camping. Jadi kita bawakan unsur-unsur Islam ini, iaitu dakwah bi al-hal, kepada orang-orang muda. Seterusnya ialah menyediakan bantuan sosial. Menjadikan bantuan sosial ini juga kita tumpukan kepada mereka-mereka yang memerlukan sumbangan-sumbangan ataupun anak-anak yatim, orang-orang yang miskin. Jadi masjid perlu ada inisiatif untuk membantu mereka, sediakan tempat tinggal ataupun sediakan ruangan bagi mereka menginap, sekiranya bagi mereka yang tidak ada tempat tinggal. Yang terakhir ialah masjid juga boleh mengadakan satu penanaman dan berkebun. Kerana apa? Dengan hasil-hasil yang dilakukan boleh menjana pendapatan di masjid. Jadi banyak strategi-strategi dakwah bi al-hal yang boleh dilakukan di masjid. Okey. Yang terakhir, kesimpulan, iaitu kajian mendapati bahawa pelaksanaan dakwah bi al-hal oleh masyarakat di masjid memberikan kesan yang baik bagi membawa kesejahteraan agama Islam di suatu tempat. Selain itu, masyarakat di Masjid Taman Piasan perlu mempersiapkan diri bagi mempelajari konsep dakwah bi al-hal bagi menunjukkan keindahan agama Islam yang suci. Oleh itu, dakwah bi al-hal merupakan salah satu kaedah yang masih boleh jadikan cara bagi menarik hati manusia bagi mendekati keharmonian agama Islam. Dan itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.